Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Tajri, nombor kad matrik 11 DKA 19F1033. Untuk video kali ini, saya perlu menerangkan mengenai presentation case study Geotechnical Engineering, iaitu serba sedikit mengenai soalan 1 dan soalan 2 yang telah saya lakukan. Untuk DCC 30093, iaitu Geotechnical Engineering, yang diajar iaitu pensyarah kami adalah Puan Suryani Sanutian binti Fazlan, iaitu lecturer kami. So kami perlu menerangkanlah. Kita pergi kepada satu persatu sedikit demi sedikit sahaja dan ada kesimpulannya. Untuk nombor 1 adalah rancangan tapak pembinaan. Rancangan tapak pembinaan saya adalah di Hospital Cyberjaya, iaitu yang beralamat Persiaran Sepang, Cyber 11 6300 Cyberjaya, Selangor. Kekuatan receh tanah Hospital Cyberjaya dilihat nampak sangat baik, yang mana ia dibina pada tahun 2017 dan sehingga kini hampir siap, iaitu kekuatan tanah dia sangat baik, yang mana tiada penggelongsoran tanah ataupun tiada keretakan tanah yang berlaku di kawasan tersebut. Untuk tembok penahan pula, Hospital Cyberjaya dibina dengan kawasan yang rata, dan di luar kawasan Hospital Cyberjaya adalah juga kawasan rata. Ia tidak memerlukan tembok penahan kerana ia kawasan yang rata. Tembok penahan biasanya dibina adalah disebabkan binaan tersebut ada di atas bukit ataupun di bawah untuk mengelakkan gelongsoran tanah ataupun tanah runtuh berlaku. Untuk kestabilan cerun pula, dia tidak berlaku kerana Hospital Cyberjaya adalah dibina pada tanah yang rata dan tidak memerlukan tampakan atau sebagainya. Oleh sebab itu, tiada cerun atau pergerakan tanah yang akan berlaku di kawasan tersebut atau kawasan sekelilingnya. Untuk pengenalan projek pula, pembinaan Hospital Cyberjaya di Persiaran Sepang Cyber 11 6300 Cyberjaya, Selangor ialah milik kerajaan sepenuhnya dengan keluasan 4.86 hektar, yang tarikh binaan dia adalah tahun 2017 dan sehingga kini jangkaan siapnya adalah 2021, tapi jangkaan siapnya adalah 60% sahaja, dan kemungkinan besar pada akhir bulan 10 hospital tersebut boleh diurus niagakan ataupun digunakan. Terdapat beberapa kerja-kerja utama, iaitu preliminary, building structure work, architecture work, building mechanical and electrical work. So seterusnya adalah susun atau tapak projek. Lokasi Cyberjaya ini berkaitan dengan jalan utama, atau lebih senang dikenali adalah dia bersebelahan dengan jalan utama, yang mana kawasan sekelilingnya juga adalah tanah rata yang ada beberapa bangunan yang telah dibina. Cyberjaya merupakan tanah pembinaan baharu ataupun bandar terancang yang baharu. Seterusnya, gambar tapak pembinaan. Gambar tapak pembinaan sebelum dan selepas pembinaan. Seterusnya, ini adalah markah tambahan di mana saya perlu buat calculation mengenai satu foundation atau retaining wall. Yang saya pilihnya adalah foundation. Jadi kita lihat soalannya. A square footing is 2 meter kali 2 meter in plan. The soil supporting the foundation has fraction angle of 25 degrees and C choice sama dengan 20 km per meter square. The unit weight of soil gamma is 16.5 km per meter cube. Determine the allowable gross load on the foundation with a factor of safety of 3. Assume that the depth in the foundation, iaitu DF, is 1.5 meter, and then granular shear failure of ocean in soil. So nak tengok foundation tu adalah kuat ataupun okey ataupun tidak. So kita keluarkan dulu dia punya isi-isi penting dia adalah, di sini kita lihat adalah yang pertama adalah fraction angle dia bersamaan dengan 25, iaitu choice dia adalah 20 km per meter cube, yang mana lagi gamma dia adalah 16.5 km,
kilonewton per meter, DF dia 1.5 meter, safety factor dia adalah bersamaan dengan 3. So untuk dapat NC, NQ dan NY, kita perlu lihat pada kotak tersebut, kotak ring bearing capacity of factor, iaitu significant angle dia bersamaan dengan 25. So dia secara automatik NC dia adalah 25.13, NQ dia 12.72 dan NY 8.32. So kita dapat lihat dekat situ. Seterusnya adalah mengenai tentang equation to calculate ultimate bearing capacity, iaitu tadi dia punya soalan mengenai a square footing is 2m kali 2m, 2 meter kali 2 meter square footing. So dekat sini kita dapat lihat adalah continuous atau strip footing, iaitu dia punya calculation ni kat sini. And then the circular footing pun dapat kat sini, square footing. So dah terang-terang QULT sama dengan 1.3 CNCG tambah gamma 1 DFNQ tambah 0.4 gamma 2 BNY. So kita terus pada calculation dia, iaitu kita dah dapat semua dia punya isi-isi dia. So kita terus masukkan daripada dia punya formula lah, senang cerita dia punya formula. So kita terus pada satu persatu. QULT sama dengan 1.3, kita buat kurungan demi kurungan supaya senang. Lepas tu kurungan lagi bersamaan dengan 20, iaitu dia punya C. Lepas tu kita punya NC adalah 25.13. Lepas tu tambah gamma 1 1.65, iaitu 116.5, iaitu kurungan lagi 1.5, iaitu dia punya DF, dan NQ dia adalah 12.72. Lepas tu tambah seterusnya adalah 0.4. Lepas tu gamma 2 adalah 16.5, iaitu B dia pula adalah 2 dan NY dia adalah 8.34. So kita akan dapat jawapan satu persatu, iaitu sebelum tambah adalah 638.38, iaitu tambah 314.82 tambah 110.09. So bila ditambahkan semua akan dapat QULT dia adalah 1078.29 kilonewton per meter cube. Lepas tu QL dia sama dengan QULT bahagi FS. FS adalah safety factor. QLT tadi dah dapat 1078.29 bahagi 3 akan dapat jawapan 359.5 kilonewton per meter cube. So untuk dapatkan Q tadi, untuk kita tahu kekuatan dia, generation fluid ocean in the soil, dia akan Q sama dengan 359.5 kali B kuasa 2. So dekat sini 359.5 akan kali kurungan 2 kali 2. So kita akan dapat 1438 kilonewton. So dapatlah untuk 4P. Saya harap dapatlah membantu sedikit sebanyak markah tambah saya naik calculation. Jadi seterusnya kita akan terus kepada soalan nombor 2. Soalan 2 adalah pembinaan kaedah pembinaan di Malaysia, iaitu ada dua kategori utama. Yang mana kategori utama dia adalah kategori convention dan modern. Terdapat juga satu pembinaan yang baru di Malaysia, iaitu pembinaan IBS, yang mana Industrialized Building System, yang diperkenalkan pada tahun 60-an lagi, tetapi kurang digunakan di Malaysia. Seterusnya kita teruskan di urutan pembinaan. Urutan pembinaan ini adalah satu contoh pembinaan perumahan rakyat, yang mana pembinaan perumahan rakyat ada 5 kategori utama yang pernah saya sebut sebelumnya adalah primary, building structure work, building architecture work, dan building mechanical and electrical work. So ada 4 lah, tapi electrical dan mechanical tu kita sekalikan. So sepatutnya 5. Seterusnya adalah component project. Component project ni adalah saya ambil daripada struktur component project, iaitu adalah seperti tangga, tiang, lantai dan sebagainya. So untuk kesimpulan soalan 1, saya dapat belajar benda baru, iaitu
adalah pembinaan. Yang pembinaan Hospital Putrajaya saya tak tahu pun, saya ingatkan luas tersebut adalah 4.86 hektar. So saya ingatkan kecil rupanya besar naik hektar. Dan saya banyak belajar baru yang saya faham mengenai kekuatan tanah, retaining wall dan foundation dan sebagainya. Untuk soalan 2 pula, saya belajar benda baru juga, iaitu mengenai kaedah pembinaan di Malaysia, iaitu kaedah mengenai industrialized building system dan kaedah modern convention tradisional. Urutan pembinaan juga ini biasa dilakukan, dan saya pun untuk knowledge pengetahuan. Seterusnya adalah component project, iaitu struktur component project. So itu saja untuk video presentation saya untuk case study kali ini. Saya harap dapat membantu. Saya minta maaf sekiranya terkurang ataupun terlebih. Saya memohon maaf sebagai seorang student. Terima kasih Puan Suryani mengajar saya. Dan seterusnya, sekian. Terima kasih.